Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini Niaga Awani dan kita memberikan tumpuan kepada sudut dan juga berita ekonomi, laporan tempatan dan juga antarabangsa. Sudah pasti pada jam ini kita memberikan tumpuan kepada ekonomi. Kalau kita melihat kepada bulan hadapan, awal bulan hadapan, kita akan menyaksikan mesyuarat jawatankuasa monetary akan bermesyuarat untuk menentukan sama ada berlaku kenaikan kadar dasar semalaman OPR seterusnya ataupun sebaliknya. Namun kita ingin melihat data-data ekonomi untuk kita mendapatkan gambaran lebih meluas sama ada kenaikan ini bakal berlaku. Saya pertama sekali membawakan rakan setugas Nina Rosman untuk membawakan data-data terkini ekonomi untuk kita melihat keadaan semasa. Nina bawakan data ekonomi supaya kita faham di mana kedudukan ekonomi kita dan apakah jangkaan kita selepas ini. Nina. Baik Najib, apabila kita cakap mengenai prestasi ekonomi Malaysia, mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tidak suka. Kerana apabila kita bercakap mengenai inflasi, ramai yang tidak gemar kerana kalau kita berada di tengah-tengah kebimbangan akan berlakunya kemelesetan global. Termasuk juga dengan firma-firma pendidikan atau dengan laporan antarabangsa yang mengatakan kemungkinan tahun depan kita akan menghadapi kemelesetan dan kelembapan ekonomi. Jadi sebelum kita mengulas lanjut bersama ahli panel jemputan mengenai perkara-perkara ini, mari saya tunjukkan data-data antara indikator penting yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia termasuk juga dengan Sumber Bank Negara Malaysia mengenai prestasi ekonomi yang akan saya tunjukkan kepada tiga bahagian iaitu KDNK keluaran dalam negara kasar, termasuk juga dengan kadar inflasi dan juga kita punya kadar OPR. Dan saya akan mulakan dengan kadar inflasi negara kita di mana kalau kita dapat lihat kadar inflasi Malaysia di mana setakat ini kalau kita tengok perbandingan antara bulan Ogos tahun ini dan September tahun ini mengatakan bahawa iaitu penurunan sedikit kadar inflasi kita daripada 4.7% iaitu menurun sedikit tapi masih berada di paras 4% dengan 4.5% yang dicatatkan setakat September tahun ini. Ini adalah kadar inflasi yang terkini. Tapi kalau anda nak lihat daripada Januari sehingga September tahun ini iaitu 9 bulan, kita telah mencatat kadar inflasi kita sebanyak 3.3%. Dan ini kita masih menunggu lagi baki-baki bulan ini untuk melihat apakah kadar inflasi kita secara keseluruhan pada 2022. Dan seperti yang anda tahu, kadar inflasi ini adalah disumbangkan antara subsektor kumpulan utama iaitu makanan dan minuman yang tidak beralkohol, termasuk juga dengan pengangkutan ramai yang telah mula masuk kerja, travel sini sana, termasuk juga dengan iaitu pembukaan sempadan negeri iaitu sektor pelancongan. Dan apabila kita melihat kadar inflasi sudah tentu berkait rapat dengan kadar OPR iaitu kadar dasar semalaman polisi. Iaitu kalau kita dapat lihat, saya akan tunjukkan ini adalah sumber daripada Bank Negara Malaysia. Mari kita lihat kadar OPR. Mungkin orang akan lihat inflasi ini yang untuk membendung inflasi adalah dengan campur tangan kerajaan di mana campur tangan terhadap beberapa harga kawalan seperti harga ayam, bayaran tol dan juga termasuk juga dengan cukai. Dan ini menunjukkan kita juga ada mengadakan kadar OPR yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia untuk menentukan kadar OPR. Ini adalah iaitu dasar monetary untuk mengawal inflasi negara. Jadi apabila kita menunjuk bagaimanakah prestasi kadar OPR kita daripada sebelum COVID, ketika COVID dan selepas COVID pada tahun 2019 sebelum COVID, di mana kita punya kadar OPR kita berada sebanyak 3.0%. Dan ini adalah waktu ketika pra-pandemik. Dan waktu masuk tahun 2020, kita dapat lihat trend penurunan daripada kadar OPR, iaitu sehingga 1.75% sekitar Julai dicatatkan. Ini pada tahun ketika negara kita dilanda krisis ekonomi secara global. Dan kita dapat lihat kadar 1.75% ini kekal daripada 2020. 2001 di mana dapat lihat hampir satu tahun di mana kita melihat kadar OPR kita kekal pada 1.75%. Ini menunjukkan bahawa ekonomi kita bersakit hampir setahun disebabkan krisis kesihatan, ekonomi tutup sementara dan kita sudah tentunya ini membagi kita untuk bangkit semula dengan banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan dengan iaitu pemberian vaksinasi, pembukaan semula sektor-sektor ekonomi untuk beroperasi. Kita dapat lihat apabila masuk tahun ini sekitar 2022, sekitar Mac tahun ini daripada 1.75 kita melihat trend peningkatan iaitu kepada 2.0% dan ia mula meningkat sebanyak trend peningkat sejak Mei iaitu meningkat sehingga September ini iaitu sebanyak 2.50%. Ini adalah kadar terkini
kadar OPR kita pada September tahun ini. Namun seperti yang Najib cakap bahawa MPC Bank Negara Malaysia akan mengadakan mesyuarat terakhir untuk menentukan kadar OPR kita. Adakah naik, turun, dan ini adalah antara faktor-faktor penting untuk kita teliti kerana iaitu kebimbangan kemelisitan ekonomi termasuk juga dengan ketidaktentuan politik adalah antara pengaruh besar yang akan mempengaruhi kadar OPR kita dalam masa terdekat ini. Jadi apabila kita bercakap kadar OPR, kita sudah tentu akan mendorong kepada KDNK, keluaran dalam negara kasar kita. Bagaimanakah KDNK kita setakat 2022 ini? Kalau anda dapat lihat ini, KDNK suku kedua tahun ini, Malaysia mencatatkan sebanyak 5.9%. Dan ini adalah angka-angka di mana Malaysia mencatatkan antara angka tertinggi KDNK berbanding dengan negara-negara jiran iaitu negara ASEAN. Dan unjuran yang ditetapkan KDNK iaitu kerajaan berharapan iaitu unjuran KDNK pada tahun ini akan mencatat peningkatan sebanyak 5.1%. Dan ini adalah harapan dan unjuran dikatakan KDNK kita akan mencapai pada angka yang ini. Jadi bagaimana pula dengan prestasi KDNK kita sebelum COVID? Di mana anda dapat lihat ini adalah antara graf yang menunjukkan suku pertama, suku keempat di setiap tahun, menunjukkan di mana kita pada 2019 KDNK suku tahunan perubahan kita berada sekitar 4% hingga suku 2020. Iaitu 2020 kita melihat penurunan pada kadar perubahan KDNK kita sehingga mencatat penurunan sehingga negatif 17.1%, di mana kita dilanda krisis kesihatan yang ekonomi kita berada di tahap yang rendah dan teruk. Namun kita cuba bangkit semula dengan pelbagai inisiatif yang dilakukan, iaitu kita meningkat sedikit daripada paras yang rendah ini, iaitu tapi kita masih kekal dalam angka negatif sehinggalah masuk 2021 di mana kita telah baru masuk fasa pemulihan pada tahun 2021. Kalau anda dapat saksikan di mana iaitu kita dapat melihat pencatatan angka KDNK tertinggi pada tahun lepas sebanyak 15.9%, dan ini adalah antara angka tertinggi sejak pra-pandemik. Dan apabila ini meningkat 15.9%, namun ekonomi kita tutup balik sementara iaitu turun kepada negatif 4.5%. Dan kita akan cuba bangkit semula iaitu pada suku keempat di mana kita dapat lihat suku keempat tahun lepas trend peningkatan sebanyak sehinggalah tahun ini suku kedua kita mencatatkan KDNK Malaysia sebanyak 8.9%, Najib. Dan Najib, ini adalah antara prestasi negara yang kita dapat lihat KDNK suku tahunan sebelum COVID dan ketika COVID dan selepas COVID. Dan apa yang penting untuk kita lihat adalah faktor-faktor penting untuk lihat bagaimanakah pengurusan fiskal kerajaan yang baik dan apakah iaitu kestabilan politik yang dapat memberi jaminan kepada keyakinan kepada pelabur asing untuk melabur kepada negara kita agar kita dapat juga memberi tumpuan yang panjang kepada pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, Najib. Okey, kita bawakan Nina pakar kita untuk kita melihat jangkaan berkaitan dengan OPR ini, Dr. Zanizam Abdul Rashid, Ketua Jabatan Ekonomi dan Penyelidikan KWSP bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Zanizam. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, kalau kita melihat kepada angka yang Nina bentangkan tadi, OPR sebagai contoh, masih lagi belum mencapai pun paras pra-pandemik, masih pada 2.50%. Kalau kita melihat data ekonomi KDNK, suku kedua 8.9%. Kita melihat data inflasi juga, ada sedikit penurunan tetapi masih lagi pada kadar yang boleh disifatkan tinggi dalam konteks Malaysia. Berdasarkan data ini dan data-data ekonomi lain, apa jangkaan doktor untuk mesyuarat MPC seterusnya? Adakah akan berlaku kenaikan dan juga konsensuskah pasaran berkaitan dengan kenaikan 25 mata asas? Okey, kami menjangkakan mesyuarat akan datang ni pihak bank negara akan membuat keputusan untuk menaikkan kadar data semalam itu sebanyak 25 mata asas lah. Kami melihat tapi saya dah tengok tadi rundown yang diberikan oleh Nina tadi begitu komprehensif ya. So saya rasa jelas dia menunjukkan bahawa justifikasi untuk menaikkan kadar data semalam ini memang ada. Pertamanya ianya bertujuan untuk kembali kepada paras yang lebih normal terhadap OPR ni. Kerana buat masa ini kadar OPR 2.5% ni memang boleh dikatakan tidak sesuai dengan momentum pertumbuhan ekonomi negara. Tadi kita disebut pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 8.9% dan kemudian kalau kita lihat pecahan seperti perbelanjaan swasta, private consumption berada pada paras 18.3%. Sudah tentu ia memberi gambaran bahawa
terdapatnya suatu bentuk tekanan permintaan dalam negara kita. Dan disebut juga tadi tentang kadar inflasi yang walaupun sedikit menurun 4.5%, tapi kalau kita lihat kita bandingkan dengan purata jangka panjang, kadar inflasi sebenarnya berada pada paras 2.4%. Jadi 4.5 berbanding dengan 2.4% kadar purata, sudah pasti kadar inflasi tidak berada dalam keadaan yang baiklah. Dia perlu ada satu bentuk campur tangan, terutama dari segi pihak Bank Pusat untuk memastikan kadar inflasi lebih berada pada yang lebih baik lagi. Jadi naratif ini perlu kita fahami kerana sudah pasti memang ada kesan, terutamanya dari segi orang kata itu kadar pinjaman yang berubah dan sebagainya. Namun tadi disebut juga tadi tentang kebarangkalian berlakunya kemelesetan ekonomi pada tahun hadapan dan sebagainya, ekonomi global lah. Jadi di sini terdapat satu justifikasi untuk memastikan ruang dasar bagi dasar monetary itu perlu ditingkatkan. Maksudnya apabila kadar OPR itu dinaikkan, sebenarnya pihak bank negara sedang meningkatkan ruang dasar mereka. Kerana kebiasaannya apabila berlaku satu kejutan ekonomi seperti kemelesetan ekonomi global dan sebagainya, maka orang kata itu first line of defense kebiasaannya dasar monetary akan bertindak balas melalui penurunan OPR ini. Tapi kalau OPR tersebut kalau tak dinaikkan dalam keadaan ekonomi sedang bergerak pantas, maka ruang dasar tersebut tidak dibina. Jadi peluang untuk bank negara untuk bertindak pada masa hadapan tu semakin orang kata itu ruangnya sempit, dan itu akan boleh menjejaskan keyakinan pelabur, boleh menjelaskan orang kata itu memencapkan ekonomi pada masa akan datang. Jadi itu naratif yang perlu kita fahami lah. Kenapa kami beranggapan terdapat justifikasi untuk menaikkan kadar dasar OPR ni pada masa akan datang. Baik Doktor, kita bercakap OPR ni adalah antara faktor luaran. Bagaimana pula kita lihat kepada faktor luaran sementara seperti kelembapan ekonomi China yang masih dengan dasar zero policy COVID, gangguan bekalan rantai global disebabkan perang Rusia-Ukraine yang masih berterusan, dan termasuk juga dengan pengukuhan dolar Amerika Syarikat, iaitu pengukuhan oleh The Fed, Reserve Amerika yang dikatakan agresif. Jadi persoalannya sekarang, apa akan jadi dengan ekonomi Malaysia? Adakah patut kita bimbang and why? Boleh Doktor bantu kita faham, terutama rakyat? Okey, kita faham nature kita punya ekonomi ini macam mana kan. Ekonomi kita sangat terbuka dari segi perdagangan antarabangsa, dari segi pelaburan, aliran modal dan sebagainya. Sudah pasti apa sahaja yang berlaku di luar sana kita tak boleh ambil secara mudahlah. Dengan kata lain, kalau negara-negara utama seperti Amerika Syarikat, di Eropah dan juga di China berlaku satu kelemahan ataupun kemelesetan, kebarangkalian kejutan itu akan sampai ke negara kita memang ada. Dan di sini terdapat satu bentuk kata tu keperluan untuk bersiap siaga tentang headwind ataupun angin besar yang bakal melanda negara kita dari segi sudut ekonomi. Perlu kita pantau dan kita perlu perhebatkan lagi. Dan antara perkara yang boleh dilakukan adalah kata tu bersiap sedia dari segi dasar monetary lah. Kerana buat masa ini negara kita berada pada kata tu ataupun momentum pertumbuhan yang baik. Jadi sudah pasti kita perlu tingkatkan OPR tadi lah. Jadi nak kata apa yang berlaku di sebelah sana perlukah kita risau? Risau memang ada. Tapi kita perlu letakkan suatu bentuk kata tu jangkaan ataupun pengharapan yang realistik lah tentang apa yang patut dilakukan. Dan saya rasa dengan perkongsian maklumat seperti ini sepatutnya memberi satu isyarat lah kepada semua pihak. Maksudnya baik pihak kerajaan, baik pihak peniaga ataupun industri rumah untuk mereka merangka satu bentuk perbelanjaan ataupun perancangan yang lebih baik lagi. Dr. Auzan Nizam, kalau kita melihat kepada angka kedudukan inflasi kita pada ketika ini masih lagi pada tahap tinggi berbanding purata seperti Dr. sebutkan tadi, purata sepanjang masa kita 2% lebih lah. Adakah ini new norm untuk inflasi negara kita kerana kita tidak melihat faktor luaran itu semakin reda? Adakah ini satu penerimaan yang perlu kita terima dan kita bentuk dasar kita di sekeliling angka tersebut? Betul. Saya bercakap tentang inflasi dia sebenarnya ada banyak punca sebenarnya. Biasa kita sebut permintaan, faktor tolakan kos, faktor kata tu inflasi di import dan sebagainya. Namun kita perlu meneliti lagi apa lagi punca-punca kenapa inflasi ini boleh berlaku. Jadi di sini saya suka menyebut tentang kalau kita tengok indeks harga pengguna pun IHP tersebut
wajaran bagi makanan dan minuman bukan beralkohol tu suatu wajaran yang besar. So, sudah pasti kita perlu melihat apakah punca kenapa harga barang makanan ini naik. Sudah pasti ada banyak punca sebenarnya dari segi rantai perniagaan ataupun dari segi industri orang kata tu upstream tu sendiri. Maksudnya di tingkat orang kata tu di sektor industri agrofood tu sendiri. Kalau kita melihat data seperti import makanan ataupun trade deficit dalam sektor agro makanan ni, saban tahun dia mencatatkan angka defisit. Angka defisit. Maksudnya kalau defisit dari segi sektor agro makanan, kita sebenarnya semakin bergantung kepada sumber luar bagi makanan, keperluan makanan negara. Sudah pasti salah satu perkara yang perlu kita selesaikan antaranya adalah melihat balik sektor agro makanan ni. Mungkin kalau kita dapat tingkatkan tahap sadari itu boleh membantu. Tapi itu baru satu saja perkara. Kita kena lihatlah kalau dia menaikkan pengeluaran, bagaimana pula dengan rantaian perniagaan pula daripada farm gate sampailah kepada pengguna yang terakhir. Apa yang berlaku di tengah-tengah itu? Maksudnya dari segi sudut rantaian bekalan perniagaan tersebut, itu perlu dilihat. Jadi maksudnya kita perlu teliti apakah punca-punca kenapa berlakunya orang kata inflasi. Kerana dari sudut makro, dasar fiskal, dasar moneter itu utamanya, itu memang dasar yang biasa digunakan. Tapi kalau kita perlu anjakkan lagi dia punya bagaimana kita perlu melihat atau kerangka inflasi ini, sebenarnya ada banyak lagi isu-isu yang perlu kita selesaikan. Doktor, Malaysia masih selamat kerana kita ada subsidi yang besar, namun kita mahu laksanakan subsidi yang bersasar. Adakah ini akan jejaskan kadar inflasi kita? Betul. Memang ada kebarangkalian yang tinggi sekiranya berlaku orang kata tu rasional subsidi. Memang ada orang kata tu trade off-nya lah. Namun di sini yang saya rasakan kenapa dari sudut komunikasi itu disampaikan dengan secara tuntas kepada rakyat. Kenapa dasar itu perlu dilaksanakan supaya kita nak pastikan setiap sumber yang kita berikan tu kena kepada golongan sasaran. Tetapi bila nak buat perubahan tu, memang akan adalah dia punya trade off tu seperti kenaikan kadar inflasi. Kerana kalau kita tengok indeks harga pengguna itu sendiri pun RON 95 merupakan antara wajaran yang tertinggi jugalah. Jadi kalau berlaku perubahan orang kata tu harga dalam RON 95, sudah pasti ia akan memberi kesan pada inflasi negara. Namun kalau kita boleh bagi tahu rakyat kenapa ia berlaku dengan secara yang lebih orang kata meluas, mungkin rakyat boleh terima dan kita boleh redakan sentimen yang negatif lah. Tapi perkara itu perlu dilakukan kerana kita nak pastikan negara kita ni boleh orang kata tu ada perancangan yang tuntas dari segi capacity building-nya, dari segi healthcare-nya, dari segi infrastruktur dan sebagainya. Benda-benda ini merupakan suatu bentuk pelaburan jangka panjang yang mana kita tak dapat lihat pulangan secara jangka pendek. Tapi perlu dilakukan. Tapi kalau katalah subsidi itu makin tinggi dan skala tinggi tak bersasar pula, sudah pasti itu akan menjejaskanlah momentum pertumbuhan ekonomi kita yang lebih berkualiti pada masa akan datang.